kepada pelajar UUM Ipoh. Di sini kami ingin membentangkan mengenai projek program kami, iaitu program sumbangan kepada gelandangan dan golongan asnaf pada bertarikh 18 Julai 2020, iaitu bertempat di persekitaran Pulau Pinang. Kami mempunyai saya Nurul Husna binti Abdul Hamid, saya Raja Nizam, saya Nur Syuhada binti Ahmad, saya Nur Hayu Mawadah binti Mazuki. Di sini kami ingin bentangkan mengenai projek gelandangan. Apa itu gelandangan? Bagi semua tahu, kadang tak semua yang tahu apa itu gelandangan. Gelandangan merupakan satu kelompok masyarakat yang terdapat di bandar-bandar besar, misalnya Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya. Contohnya bandar besar, seperti mereka tidak mempunyai alam tuju, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Contoh faktor mereka menjadi gelandangan itu merupakan daripada aspek ekonomi, aspek keluarga dan sebagainya. Contohnya faktor kekeluargaan. Sebenarnya mereka gelandangan, mereka dihalau oleh keluarga dan tiada tempat arah tuju untuk mereka pergi. Dan zaman sekarang ni sewa rumah juga merupakan faktor utama mereka tidak boleh menyewa dalam kerana harga yang mahal. Sebab itu kami mengadakan program amal untuk gelandangan, berfungsi untuk meringankan beban mereka, iaitu dengan cara memberi baju yang terpakai ataupun baju yang kepada gelandangan dan makanan kepada asnaf dan gelandangan juga. Aktiviti derma kepada golongan asnaf ini pula bertujuan untuk meringankan beban keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan, sebagai contoh ibu tunggal, OKU dan orang yang tidak berkeupayaan dalam sara hidup mereka, seperti mereka yang berpendapatan rendah tetapi keluarga mempunyai banyak tanggungan. Di situ juga kami memberi sumbangan kepada pejabat agama untuk mengagihkan kepada pihak penduduk-penduduk. Contohnya kami mengagihkan bagi untuk Sungai Petani dan Pulau Pinang. Contohnya kami dari mahasiswa dan mahasiswi UUM mengadakan inisiatif ini supaya para pelajar dapat berhubung sosial bagi di antara masyarakat, gelandangan dan sebagainya. Dari faktor aktiviti ini, kami juga boleh meningkatkan lagi perhubungan antara gelandangan dan awam, malah meningkatkan hubungan sosial. Contoh, kami juga mengadakan pengagihan setiap tu, dan kami akan bertemu ramah setiap gelandangan. Keterlibatan komunikasi perhubungan awam bertujuan untuk mengembangkan antara organisasi ini dan masyarakat melalui program pengagihan ini. Contoh tema kami ialah tema Tangan di Hulu, Budi Ditabur, Kasih Disemai. Apa maksud tangan di hulu, budi ditabur? Maksudnya tangan di hulu ialah maksud mewakilkan gelandangan. Gelandangan tu harus tangan di hulu, maksudnya menerima pemberian daripada kami, dan budi ditabur tu bermaksud budi yang kami beri, maksudnya kami memberi sumbangan kepada mereka. Dan kasih disemai maksudnya setiap aktiviti kami menjalinkan kasih sayang dan kasih setiap perhubungan aktiviti itu. Kemudian kami akan menerangkan lagi tentang latar belakang projek. Ija akan menerangkan latar belakang projek. Hai, saya Raja Nizam binti Raja Mazakaman. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang latar belakang projek kami. Projek kami adalah satu projek sumbangan barangan keperluan kepada golongan asnaf dan golongan gelandangan. Anjuran daripada pelajar Universiti Utara Malaysia. Antara tujuan kami membuat projek ini adalah untuk melihat sejauh mana peranan mahasiswa serta kerjasama untuk mereka menjayakan projek ini. Selain itu, kami juga ingin memberi pendedahan kepada para mahasiswa ataupun golongan belia, golongan muda yang merupakan pemimpin akan datang atau pelapis akan datang, untuk mempunyai sifat nilai budi untuk menolong orang seperti golongan gelandangan. Tujuan kedua pula, kami ingin mewujudkan satu kempen kepada masyarakat tentang kepentingan membantu golongan yang memerlukan serta meningkatkan kualiti hubungan awam.
satu kempen yang diwujudkan oleh satu NGO ataupun seperti kami lah daripada universiti. Masyarakat tidak tahu atau buat-buat tidak tahu kepada golongan gelandangan dan tak membantu mereka, hanya lihat macam tu daripada mereka, melihat mereka sebagai satu golongan yang rendah nilai mereka. Jadi dengan kewujudan kempen ini, sumbangan barangan keperluan kepada golongan asnaf dan gelandangan, masyarakat dapat melihat satu platform ataupun satu jalan untuk mereka memberi sumbangan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kemudian Syahda Ahmad akan menerangkan tentang cadangan dan objektif projek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahda binti Ahmad ingin menerangkan tentang cadangan dan objektif projek sumbangan golongan asnaf dan gelandangan. Di sini terdapat beberapa cadangan yang kita perlu lakukan untuk merealisasikan program ini supaya menjadi. Cadangan yang pertama yang boleh kita lakukan adalah projek ini harus diadakan 3 kali setahun, di mana kami telah berbincang untuk mengadakan pada bulan 1, bulan 6 dan juga pada bulan 12. Okey, mengapa kita perlu mengadakan projek ini 3 kali setahun? Kerana kita perlu mendekatkan diri dengan golongan asnaf dan gelandangan agar mereka rasa tidak dijauhi dan dihindari oleh masyarakat umum. Seperti kita sedia maklum, jurang di antara golongan tinggi dan golongan rendah di negara kita semakin ketara pada saat ini, terutama apabila berlakunya kes COVID. Okey, di sini terdapat beberapa objektif kajian yang kami lakukan bagi memastikan projek ini berjalan dengan lancar. Okey, objektif tersebut mendekatkan golongan kurang berkemampuan dengan masyarakat. Okey, sebagai contoh, kami memberi sumbangan kepada mereka, mendekati mereka dan memastikan. Tema projek sumbangan ini adalah tangan di hulu, budi ditabur dan kasih disemai. Tangan di hulu mewakili kepada golongan gelandangan dan asnaf, budi ditabur mewakili kepada golongan kami yang memberi sumbangan, dan kasih disemai adalah kasih sayang di antara kami yang memberi dan golongan yang menerima. Buat kata pepatah, semakin hari semakin. Seterusnya, kawan saya Nur Hayu Mawadah akan menceritakan tentang visi dan misi projek ini kepada umum. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hayu Mawadah binti Marzuki, mewakili pelajar UUM Ipoh untuk memberi projek sumbangan kepada golongan asnaf dan gelandangan. Di sini saya ingin menerangkan visi dan misi projek sumbangan ini. Antara visinya, memastikan gelandangan tidak berada dalam keadaan lapar dan terancam. Sebagai contohnya, mereka berada di tepi-tepi jalan, berada dalam keadaan kelaparan. Visi yang kedua, bagi memastikan kuantiti gelandangan semakin berkurang. Sebagai contoh, memberi motivasi kepada golongan asnaf dan gelandangan ini. Yang ketiga, memastikan barangan yang diberi adalah berkualiti. Sebagai contoh, seperti pakaian dan makanan yang masih boleh digunakan dan selamat. Bagi misi pula, misi organisasi adalah perlu. Misi projek sumbangan kepada golongan asnaf dan gelandangan ini, seperti organisasi perlu lebih amanah dan cekap dalam menjayakan projek. Sebagai contoh, memberi sumbangan kewangan kepada golongan asnaf dan gelandangan ini. Kedua adalah mempunyai sikap disiplin dalam menjayakan projek ini dengan golongan asnaf dan gelandangan. Yang ketiga adalah hendaklah melahirkan sifat yang penyayang dan mesra. Sebagai contoh, dengan adanya program seperti untuk golongan asnaf dan gelandangan ini, kita dapat mewujudkan sifat yang mesra antara golongan asnaf dan gelandangan dengan mahasiswa dan mahasiswi.
Assalamualaikum, hai. Okay, nama saya Nur Farahani binti Zulkifli. Nombor matrik saya 266968. 266968. Okey. Part saya ini, saya akan membuat pembentangan tentang justifikasi projek, kumpulan sasaran dan pengendalian program. Okey, pertama sekali ialah justifikasi projek. First, semestinya projek ini memberi peluang kepada para pelajar untuk merasai sendiri pengalaman bertemu dan membantu golongan-golongan yang berada di sekitar kawasan Pulau Pinang dan juga pejabat zakat Kedah ya. Kerana kenapa kami memilih kawasan di sekitar utara ini, kerana penyebatan kos. Okey, disebabkan ahli kumpulan kami yang berada di sekitar utara dan memudahkan kerja pelajar lain, pelajar UUM PJJ yang lain dalam kekangan kerja lah. Okey, second, iaitu kami juga akan mengumpulkan barangan seperti pakaian, makanan kering, ration dan diberikan kepada golongan-golongan asnaf, gelandangan bagi membantu mereka dalam segi kekurangan mereka lah. Okey, yang ketiga, memberi platform kepada penyumbang. Contohnya baju yang masih dalam keadaan baik. Okey, dalam masa yang sama penyumbang juga dapat kongsi barangan yang masih elok agar tidak berlakunya pembaziran ataupun buang saja tanpa, sedangkan barangan itu dalam keadaan baik. Okey. Okey, untuk tema projek kami ini ialah tangan di hulur, budi ditabur, kasih disemai. Maksudnya di sini kita memberi menjadi satu kebaikan dan ikatan kasih antara kita sesama manusia pun terjalin. Okey. Untuk pelibatan pula semestinya terdiri daripada peserta-peserta kami sendirilah. Peserta-peserta dari semester 4 PJJ, Pusat Pelajaran PJJ UUM di branch Ipoh. Okey. Yang kedua, pelibatan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang, okey, Polis Diraja Malaysia dan NGO negeri itu. Okey. Okey, bagi kumpulan sasaran pula, projek ini lebih tertumpu kepada golongan-golongan yang tiada pendapatan tetap. Okey, dan golongan yang berpendapatan rendah seperti ibu tunggal, orang-orang tua, serta golongan-golongan gelandangan lah, termasuk orang kurang upaya, itu KU. Okey, selain itu kami juga menggalakkan pelibatan daripada golongan siswazah dan golongan-golongan sukarelawan yang ingin turut membantu turun padang menyertai program kami ini. Okey. Okey, yang part last is pengendalian program. Okey. Program ini telah melibatkan seramai 40 orang peserta yang terdiri daripada mahasiswi bagi membantu dalam menjayakan program ini. Okey, program ini dibuat supaya dapat memupuk sikap keprihatinan dalam diri serta golongan yang susah. Okey, program ini akan dijalankan selama 3 hari. 2 hari pertama akan diadakan pameran dan temu bual di foyer FEP bagi memberikan pendahan awal kepada kami serta golongan ahli-ahli sukarelawan, siswazah yang lain berkaitan hal-hal dan isu-isu gelandangan ini, serta sekaligus dapat memberi ruang kepada individu atau kumpulan yang ingin memberikan sumbangan dan untuk memberi bantuan kepada golongan asnaf tersebut. Okey, dan pada hari ketiga yang merupakan hari kemuncak, di mana program kami serta sukarelawan akan dibawa pusing sekitar Pulau Pinang bagi melihat sendiri keadaan kehidupan gelandangan seperti di bawah jambatan Sungai Ara, di tempat duduk awam, setahu saya di stesen bas Sungai Ara pun
banyak sangat golongan-golongan miskin di sana yang duduk berkeliaran di stesen bas tersebut. Okey, dan ada golongan peminta sedekah di pasar-pasar pagi sekitar Pulau Pinang. Okey, program kami ini akan berakhir pada waktu malam, ya. Okey, hal ini disebabkan para gelandangan hanya akan balik ke tempat tidur mereka selepas waktu petang. Okey, ini kerana ada setengah mereka yang mencari duit di siang hari untuk makan. Okey, sama seperti peribahasa yang selalu kita dengar lah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Begitu jugalah kepada golongan-golongan tersebut. Okey. Okey, namun wang tersebut yang mereka dapat, yang saya katakan tadi, tidaklah secukup untuk membantu mereka dalam menyewa bilik atau rumah. Okey. Okey, seterus itu kami juga akan dipecahkan kepada tempat-tempat yang terpilih di dalam negeri Pulau Pinang tersebut. Okey, serta dalam keadaan kami melakukan aktiviti tersebut, kami juga dipantau oleh golongan NGO dan sukarelawan polis. Okey, di mana bagi memastikan keselamatan dan kelancaran program tersebut berjalan dengan lancar. Okey. Okey, kami akan mengadakan program Beramah Mesra bersama gelandangan ini. Pada mulanya kami akan bergerak ke ibu negeri dengan menaiki bas. Okey, program pada hari berkenaan akan dimulakan dengan sesi gotong royong bagi membersihkan kawasan di sekitar kawasan-kawasan tempat tinggal gelandangan tersebut. Okey, program ini dilakukan bagi memastikan kawasan yang sering dijadikan tempat berteduh oleh golongan ini sentiasa bersih dan tidak mencacatkan pandangan negeri Pulau Pinang. Seperti yang kita tahu, negeri Pulau Pinang adalah satu negeri yang menjadi tempat penarikan para pelancong dengan keindahan pulau-pulau yang terdapat di negeri tersebut. Okey. Okey, ia juga dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kami sebagai pelajar dan peserta-peserta siswaza dan peserta-peserta sukarelawan yang lain. Okey. Walaupun aktiviti ini diadakan pada waktu petang, segala penat, lelah dan pengorbanan tidak kiralah dari segi masa dan tenaga akan hilang sahaja melihat persekitaran yang bersih dan cantik. Okey, program kami yang seterusnya ialah Beramah Mesra bersama gelandangan ini. Kami juga akan mengagihkan makanan dan minuman beserta barang-barang keperluan kepada golongan ini. Okey, melalui program ini para peserta dapat mendekatkan diri mereka termasuk kami sendirilah bersama golongan gelandangan dan menyelami sendiri kesusahan yang dialami oleh golongan ini, ya. Kebanyakan daripada golongan ini macam kita tahu, ibu tunggal, okey, anak-anak yang dah tiada ibu ayah, okey, orang-orang KU yang tiada waris, okey. Okey, selain itu kami sebagai pelajar dapat mengetahui sedikit mengenai punca golongan-golongan ini terjadinya golongan yang kita cakap sebagai gelandangan ini, dan kami sendiri akan berasa bersyukur terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala dengan apa yang diberi pada kami selama ini. Perkara paling penting, program ini dapat membuka mata masyarakat bahawa mahasiswa-mahasiswi seperti kami sendiri, pelajar PJJ UUM branch Ipoh mengambil berat tentang golongan gelandangan ini. Walaupun kesibukan dan kekangan kerja, namun kami turut turun padang bagi mengambil berat tentang hal seperti inilah. Okey, diharapkan para kami dan peserta sukarelawan yang lain, siswa yang lain mendapat pengalaman dan informasi sepanjang program ini dijalankan dan mengaplikasikan maklumat yang diperolehi daripada program ini dalam kehidupan seharian serta terus berusaha
menjadi masyarakat yang berguna kepada bangsa dan negara yang bakal memerintah negara pada masa akan datang. Okey, sekian untuk part saya ini. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Saya Farah Nabiha binti Muhsin. Okey, kita pergi kepada carta organisasi. Carta organisasi ni yang kami rombakan dan disetujui oleh para peserta, iaitu kami meletakkan penau pertama ialah Dr. Hazmila binti Hassan, pengerusi Raja Juniza binti Raja Mazlan Kamal, pemasaran Nurul Syuhada, penyelaras Farah Nabiha binti Muhsin, penasihat Nurul Husna, pengurus logistik Ayu Mawadah, dan penasihat program adalah Nur Farah Hanim. Okey, setelah kita bincang dan setelah yang kita kaji, buat kertas kerja apa semua, peruntukan untuk kita membuat projek ni sebanyak 1,560, iaitu termasuk makan minum sebanyak RM500, penginapan RM360, kos kempen atau kos periklanan projek ni sebanyak RM200, dan kos pengangkutan RM300 dan bahan pack sebanyak RM200. Okey, projek ini terlaksana selama 3 hari, bermula 18 Julai hingga 20 Julai. Okey, selama 3 hari kami menjalankan projek ni, bermula daripada 18 Julai hingga 20 Julai. Dan pada 18 Julai dan pada pukul 10 pagi kami bertolak daripada UUM dan tibanya kami di sana pada jam 1 tengah hari. Dan daripada jam 1 tengah hari tu kami membuat rondaan dan tinjauan di kawasan yang kami fokus, membuat tinjauan yang mana geng-geng gelandangan ataupun kumpulan gelandangan di mana mereka berkumpul ataupun tempat tinggal mereka. Setelah kita habis membuat tinjauan, kita check-in pada jam 2 petang dan pukul 3 petang kita berkumpul balik untuk memberi sedikit taklimat dan penerangan tentang matlamat yang apa yang kita kena buat. Lepas tu pembahagian tugas serta membuat pembahagian teruslah untuk pada gelanggan yang kita jumpa ni. Dan pada pukul 6 petang kita orang tamat agihan. Serta pada 19 Julai aktiviti yang sama juga daripada pagi sampai petang yang kita laksanakan, dan seterusnya 20 Julai kita prepare barang untuk balik dan kita pukul 8 pagi kita bertolak dari Pulau Pinang dan tiba di pejabat zakat jam 10 pagi untuk kita memberi sumbangan kepada golongan asnaf lah. Dan jam 4 petang program kami selesai. Selama 3 hari tu kita berjumpa face to face dengan golongan asnaf, golongan gelandangan, dan daripada situlah kita boleh tengok cara kehidupan diorang, kesusahan diorang, dan macam mana cara mereka tinggal di tempat mereka tinggal, macam mana diorang nak survive diri diorang. Dan melalui selama 3 hari tu juga banyaklah motivasi yang kita dapat sebab kita terus on the spot jumpa dengan golongan ini. Okey, penutup kajian kami, khususnya kita membuat kajian program tautan kasih bersama gelandangan. Ni adalah lahir daripada hasrat murni untuk menyumbangkan kekuatan mental dan fizikal serta jati diri kepada mahasiswa-mahasiswi supaya
para peserta dan mahasiswa-mahasiswi ini tidak asing dan faham macam mana kehidupan gelandangan dan penutupnya adalah amat diharapkan agar program ini mendapat kerjasama dari semua pihak dan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Semoga para peserta dapat memanfaatkan peluang yang ada supaya dapat melahirkan modal insan yang berjaya serta berbakti kepada masyarakat. Jika juga diharapkan agar semua aktiviti yang dirancang mencapai matlamat dan objektif pelaksanaan serta memberi impak positif kepada para peserta dalam menambah nilai-nilai murni dan keyakinan diri.